Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Ramadan 7 April bersama saya Ardi Herman, Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Jurulatih selam ditemui selamat, 3 masih hilang. Juga kos haji dijangka meningkat lebih RM25,000. Seorang penyelam warga Norway, Kristin Grodem, yang dilaporkan hilang sebelum ini ditemui selamat dan dibawa menaiki helikopter ke Stadium Mini Mersing tengah hari tadi. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, jurulatih selam itu diselamatkan sebuah bot tunda yang dalam pelayaran dari Indonesia ke Thailand. Kira-kira 30 batu nautika dari lokasi mangsa dipercayai hilang. Jarak dia 30 batu nautika daripada Datum. Datum ni adalah tempat di mana mangsa itu dipercayai hilang. Dia hanyut ke selatan dan jaraknya adalah lebih kurang 30 batu lah. Di sekitar Sedili. Ya, di sekitar Tanjung Sedili. Mangsa dalam keadaan yang stabil. Tiada kecederaan yang serius lah. Kristin adalah jurulatih selam kepada lelaki warga Britain Adrian Peter dan anaknya Nathan Renzi yang merupakan warga Belanda serta seorang wanita Perancis Alexia Alexandra. Ketiga-tiga mereka dilapor masih hilang ketika aktiviti latihan selaman di Pulau Tokong Sanggul Mersing. Jelas Nurul Hizam, jurulatih terbabit memaklumkan kali terakhir 3 mangsa itu dilihat ialah pada pukul 12.45 tengah hari semalam dan hanyut di bawah arus. Beliau berkata demikian pada sidang media di pengkalan hadapan cari lamat di Jeti Awam Majlis Daerah Mersing. Sementara itu, usaha mencari baki 3 lagi mangsa masih diteruskan dengan ups cari lamat yang bersambung sejak 7 pagi tadi. Ketiga-tiga mangsa difahamkan mempunyai lesen menyelam dan berpengalaman. Sementara itu, 3 penyelam warga asing yang masih hilang berpotensi besar ditemui dalam keadaan selamat. Jangkaan itu dibuat berdasarkan pengalaman mereka selain keadaan fizikal mangsa yang lengkap dengan peralatan selaman. Daripada keterangan mangsa tadi, ketiga-tiga mangsa yang lain berjaya timbul. Berjaya timbul maknanya dapat surface. So, apabila dia surface dengan equipment yang ada, dengan full gear yang ada, dengan pengalaman mereka yang ada, kita percaya peluang untuk mereka, kita temui mereka dalam keadaan hidup adalah amat besar. Bagaimanapun terdapat 3 faktor yang boleh menggugat peluang 3 penyelam terbabit ditemui selamat iaitu faktor cuaca buruk, dehidrasi dan hipotermia. Khairil Edward berkata ketiga-tiga mangsa juga mempunyai pengalaman membuat selaman lebih 50 kali. Malah mereka juga sedang dalam kursus Advanced Open Water. Sementara itu, seorang tekong bot yang membawa 4 penyelam warga asing itu ditahan kira-kira jam 11.30 malam selepas memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Mersing. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, lelaki berumur dalam lingkungan 20 tahun itu pada mulanya dipanggil bagi memberi keterangan namun ditahan selepas didapati positif dadah jenis metafetamin. Pihak polis akan menyiasatlah, kita akan menyiasat dari segi kelengkapan peralatan menyelam mereka dan juga tempat yang dive center dan sebagainya. Kita akan siasat dari segi dan kita akan ada tim forensik akan sampai untuk membuat siasatan. Dan kalau ada anything happen, kalau ada misconduct dan sebagainya pun kita akan buat siasatan juga. Tekong bot itu ditahan sehingga siasatan selesai. Susulan tragedi itu, aktiviti selam scuba atau snorkeling di perairan daerah Mersing diarah untuk dihentikan berkuat kuasa serta-merta. Pegawai daerah Mersing, Muhammad Syakib Ali berkata tindakan tegas akan diambil sekiranya ada pihak yang melanggar arahan itu. Arahan berkenaan dimaklumkan menerusi satu notis pemberitahuan khususnya kepada semua pengusaha resort, chalet, pengusaha-pengusaha bot pelancong, pengusaha-pengusaha bot lawatan pulau dan pusat selam skuba.
Pihak berkuasa juga katanya akan mengadakan pemantauan dan tindakan tegas akan diambil sekiranya didapati ada pihak yang melanggar arahan yang dikeluarkan. Kos menunaikan ibadat haji dijangka meningkat lebih RM25,000 bagi setiap jemaah haji muasasah bagi tahun 1443 Hijrah. Pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman dalam satu kenyataan berkata kenaikan kos itu susulan peningkatan cukai dan caj perkhidmatan baru yang dikenakan Kerajaan Arab Saudi. Peningkatan sebanyak 12% berbanding kos pada tahun 2019 mengambil kira peningkatan cukai tambah nilai yang dinaikkan dari 5% kepada 15%. Selain caj perkhidmatan tambahan, ia tidak termasuk peningkatan kos SOP baru yang akan dilaksanakan tahun ini. Kos haji ialah kos langsung yang dibayar bagi mendapatkan perkhidmatan di mana kos penerbangan dan penginapan merangkumi 70% daripada keseluruhan kos, malah hampir kesemua perkhidmatan disediakan oleh Arab Saudi. Selain kos-kos langsung, TH turut menanggung sepenuhnya kos tidak langsung yang mencecah RM60 juta setiap tahun meliputi kursus-kursus persediaan haji, perkhidmatan petugas-petugas haji dan lain-lain. Jelas Datuk Seri Syed Saleh, kos haji yang meningkat setiap tahun adalah disebabkan faktor inflasi di Arab Saudi, pergerakan mata wang asing, pengenalan caj dan cukai baru, penambahbaikan perkhidmatan serta pembangunan di Makkah dan Madinah. Sebelum ini, kadar bayaran haji bagi setiap jemaah muasasah ialah RM9,980 dan kekal sejak 13 tahun lalu walaupun berlaku peningkatan kos. Dalam tempoh 2001 hingga 2019, bayaran haji telah meningkat 16%, manakala kos haji pula telah melonjak sebanyak 139%. Mengikut rekod, tabung haji telah membelanjakan RM2 bilion untuk bantuan kewangan haji yang diberikan kepada jemaah. Harga ayam di Kelantan meningkat sehingga mencecah RM10 sekilogram, sekaligus melebihi harga siling yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Tinjauan di beberapa pasar basah sekitar Kota Baru mendapati kebanyakan ayam segar dijual pada harga kira-kira RM9 hingga RM9.50 sekilogram, namun lebih mengejutkan apabila ia dijual lebih mahal sehingga RM10 sekilogram di kedai runcit barangan basah. Seorang peniaga ayam yang hanya mahu dikenali sebagai Kak Na mendakwa ada antara peniaga tidak dapat menjualnya pada harga siling kerana ayam yang diterima daripada pemborong sudah mencecah RM8.90 sekilogram. Menurutnya, pemborong menggunakan pelbagai alasan seperti kekurangan stok bekalan ayam selain harga makanan ayam yang melambung akibat krisis Rusia-Ukraine. Tidak sabit COVID, tidak sabit ni, kata setiap puasa mesti naik. Nak raya dia naik. Puasa naik, cuti sekolah naik. Itulah hak sebenarnya. Kalau sabit air tak ada memang lumrah dah nego. Dia kata air tak ada, bukan air tak ada. Dia nak naik harga tinggi lagi. Kita nak jual pasal agak Allah lah, nak jerit berasa nak air. Dia toke hak order, toke kat ana order, dia nak minta 200 tu. Siapa 15 tu? Dah 50 tu dah tak ada. Jadi permintaan kalau kat nak minta 10 supit, boleh ni supit dah dia bagi. Sementara itu, peniaga kedai makan Nik Hisham Nik Hassan berkata, kenaikan harga bahan mentah terutama ayam menyebabkan beliau terpaksa menilai semula harga makanan yang dijual bagi mengelakkan mengalami kerugian. Saya minta KJN ni pantaulah mana keadaan ni. Kalau boleh ada subsidi, buat subsidi semula. Mana yang kata-kata kan? Lagu tu lah minta orang nego nak naik harga mahal-mahal pun nyanyi juga. Kalau dari golongan B40 tu. Kita pun ada B40 juga, tapi jadi nyanyi lah. Supaya ya biasa daripada 5 iya, naik 7 iya, naik 8. Sekarang 9 iya, atas kilo. Hasil tinjauan juga mendapati hanya sebahagian kecil ikan dan sayur-sayuran mengalami peningkatan harga yang ketara, antaranya timun batang dan juga cili padi.
Harga timun batang meningkat kepada RM25 sekilogram berbanding hanya 18 sebelum ini, manakala cili padi merah yang dijual RM20 sekilogram berbanding harga asal RM12. Harga barangan lain terutama barang kering yang sinonim dengan keperluan perayaan Aidilfitri seperti kekacang, telur, rempah ratus juga dijangka akan meningkat menjelang minggu akhir Ramadan ini. Sementara itu, peningkatan harga barang juga berlaku di Kedah masuk hari ke-5 Ramadan. Tinjauan mendapati peniaga ayam terpaksa menjual ayam melebihi harga seling selepas mereka dikenakan caj perkhidmatan 30 sen. Menurut peniaga ayam di Pasar Besar Al-Usta, Wan Ahmad Fauzi Wan Ismail, dia terpaksa menjual ayam pada harga RM9.30 sekilogram berbanding harga siling RM8.90 bermula 1 Ramadan lalu. Harga ayam mereka tak naik. Mereka naik harga pengangkutan. Mereka nak charge delivery. So, mereka hantar ayam. Mereka charge sekilo naik 30 sen. So, harga ayam tu RM7.6. Mereka campurkan sekali dengan harga COD. Jadi RM7.9 1 kilo. Saya boleh nak jam lah. Sebelum ni mereka harga terkawal RM7.6 kan. So bila terkawal mereka tak boleh charge kat atas tu kan. Mereka buat charge COD pula lah 30 sen. Sementara itu, Setiausaha Persatuan Pengguna Negeri Kedah, KEK, Muhammad Yusrizal Yusof berkata pihaknya mengesan kenaikan harga ini berlaku sejak kerajaan mengumumkan akan memberi subsidi kepada peladang ayam bagi membantu menampung kenaikan pelbagai kos terutama makanan ayam. Kita harap supaya pihak berkuasa mengambil tindakan bukan sahaja di peringkat peruncit dan peternak yang mana dahulu dia Menteri pernah mengumumkan bahawa dia memberi subsidi kepada peternak. Tetapi hari ini kita tengok harga ayam masih juga melambung. Jadi kita nak pihak berkuasa dan pihak kementerian lihat juga kepada peringkat pemborong. Mungkin ada tangan-tangan raib yang memainkan harga ayam ni. Turut dikesan berlaku kenaikan harga ialah tepung gandum, susu pekat dan telur masin. Menurut peniaga runcit Samsul Fauzi, harga telur masin yang diperolehi daripada pembekal berharga RM57 sekotak berbanding RM53 sebelum Ramadan. Sekarang nak dekat 13 dah. Kira sebiji kata naik 3. Dulu dah saya 8 upang lah. 8 upang naik 3. Ni nak naik lagi tak tahu. Sampai orang kata kotak tu sampai 57 lah. Nak naik harga kotak. Kalau tidak harga dia orang kata paling tinggi itu 50 lebih lah. 53, 54 kan. Tu orang kata tinggi dah. Tapi lah dia nak naik lagi. Tapi kita nak jual pun, nak jual grade besar pun. Bila jual grade besar orang kata mahal. Terpaksa tukar grade lah. Jual grade kecil. Alasan yang diberikan pembekal ialah kekurangan telur itik selain permintaan yang tinggi. Baik, Kementerian Pendidikan memandang serius insiden pergaduhan membabitkan 7 pelajar lelaki di sebuah sekolah menengah di Sungai Pelek, Sepang, Selangor semalam. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Mahang Sun bagaimanapun meminta semua pihak agar tidak terus memanjangkan isu dan mencetuskan provokasi. Saya belum dapat laporan yang yang terperinci. Saya rasa perlulah siasatan yang terperinci dibuat dan untuk mendapatkan maklumat yang secara terperinci. Sebelum tindakan boleh diambil. Jadi apapun yang penting adalah untuk semua pihak untuk cool down. Yang penting adalah kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Menurut Datuk Dr. Mah, sebarang keputusan hanya akan dibuat berdasarkan siasatan penuh. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Accelerated School Leaders Initiative di Ipoh petang tadi. Sejak semalam, tular rakaman video insiden pergaduhan membabitkan 7 pelajar lelaki dipercayai berpunca daripada perbuatan mengejek. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 10.30 pagi itu dipercayai tercetus akibat perbuatan seorang pelajar tingkatan 4 yang mengejek seorang pelajar tingkatan 3 pada waktu rehat.
Akibat ejekan itu berlaku insiden tolak-menolak dan tumbuk-menumbuk membabitkan 7 pelajar namun dapat dileraikan oleh guru-guru yang berada di lokasi berkenaan. Polis bagaimanapun mengesahkan tiada laporan dibuat berhubung isu pergaduhan terbabit dan kumpulan pelajar yang bergaduh sudah pun berdamai dan berjanji tidak mengulangi perkara itu. Nikmatilah pengalaman berbuka puasa dalam suasana kehijauan alam semula jadi di Lurah Bilut. Iftar bersama Dinos di Bilut Agro Farm and Retreat menyajikan pelbagai menu unik dan istimewa berasaskan daging rusa seperti rendang rusa, rusa masak lemak, rusa masak halia dan bihun sup rusa. Di samping itu, sambil menunggu waktu berbuka puasa, pengunjung terutamanya kanak-kanak berpeluang mendekati haiwan-haiwan peliharaan yang terdapat di sana seperti rusa, kambing, arnab, ayam hutan dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut sila hubungi nombor yang tertera atau layari www.dibilut.com.my. Baik, berehat seketika selepas ini, selewing bahan subsidi 46,000 liter diesel dirampas. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHCP Terengganu merampas 46,000 liter minyak diesel sekaligus membongkar kegiatan penyelewengan bahan bersubsidi di jeti seberang Tok Abu, Kampung Batin. Pengarahnya Saharudin Muhammad Kia berkata serbuan dibuat selepas mengesan aktiviti mencurigakan di jeti seberang Tok Abu, Kampung Batin yang beroperasi tanpa kebenaran daripada pihak pengawal bekalan Malaysia. Ketika serbuan, 3 lelaki warga tempatan itu dilihat sedang memindahkan diesel dari tangki yang berada di atas kapal ke sebuah tangki di atas jeti. Pemeriksaan lanjut yang dijalankan, kita dapati terdapat 17 tangki square tank, 2 buah pam minyak dan 2 unit flow meter berada di atas kapal serta 1 gulung paip getah dijumpai bersambung dari tangki square tank yang berada di atas kapal ke skid tank di atas jeti lah. Di sebelah jeti yang dipercayai digunakan untuk melakukan proses pemindahan minyak diesel secara haram. Hasil rampasan dianggarkan berjumlah RM387,270. Syaharudin berkata 3 lelaki warga tempatan berusia 30-an itu telah ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan boleh didenda RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala hukuman ke atas syarikat adalah denda tidak melebihi RM2 juta. Dana sebanyak RM3.8 juta diperlukan bagi membina 2 buah sekolah agama di Kuala Penyu, Sabah. Pembinaan itu antara usaha Yayasan Ikhlas bagi membantu penduduk di pedalaman Sabah untuk mendapat pendidikan agama secara percuma. 2 buah sekolah agama itu bakal dibina di Kampung Kilugus dan Kampung Sangkabok di mana ia akan memanfaatkan 420 pelajar daripada 7 buah kampung. Duta Yayasan Ikhlas, Datuk Badli Shah Alauddin berkata, jika pembinaan ini berjaya direalisasikan, ia akan memudahkan anak-anak asnaf mendapat akses pendidikan. Tetapi kami telah didatangi oleh rakan-rakan kita daripada Kampung Kilugus dan Sangkabok. Mereka mengatakan mereka tak ada sekolah agama. Anak-anak mereka terpaksa jalan sampai naik kenderaan 11 km, begitu jauh sekali nak keluar untuk nak belajar agama. Jadi kami terfikir sampai masanya kita sama-sama bantu untuk mendirikan sekolah agama untuk penduduk di pedalaman ini. Pembinaan itu dijangka mengambil masa 6 bulan dan akan dilengkapi 6 buah kelas, bilik guru, tandas, kantin dan Dewan Serbaguna. Ia turut mendapat kerjasama Majlis Dakwah Negara Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Sumbangan kepada Yayasan Ikhlas boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5628 3463 6228 yang tertera atau layari www.sekolahagama.com. Hijrah Squad bubur lambuk diteruskan ke lokasi ketiga. Hari ini 800 pak bubur lambuk diagih kepada petugas-petugas Barisan Hadapan bertempat di Balai Bomba dan Penyelamat Bangsa.
Agihan kali ini masih mendapat kerjasama daripada TDC Holding. Kami sangat berbesar hati apabila dijemput tu sebab dia selaras dengan kami punya matlamat untuk menjadi syarikat yang berorientasikan charity. Jadi bila dijemput tu oleh TV Azura, kita pun bersama-sama dengan TV Azura dan kita bersama-sama bukan saja di dalam program edaran bubur lambuk ni untuk apa-apa program yang tertakluk di dalam Hijrah Prihatin. Inisiatif TV Al-Hijrah bersama syarikat korporat ini mendapat maklum balas positif daripada penerima kerana memanfaatkan sepenuhnya keberkatan bulan Ramadan. Ini adalah satu inisiatif yang baguslah daripada pihak TV Al-Hijrah kerana pada bulan yang berkat ini sangat digalakkanlah untuk mengadakan projek seperti inilah. So saya harap pada tahun akan datang mungkin boleh diadakan lagi dengan pendekatan yang lebih berbeza tapi lebih kepada untuk berkongsi rezeki dengan semua yang lain lah. Itu saja. Esok, Hijrah Squad Bubur Lambuk akan diteruskan ke lokasi seterusnya. InsyaAllah kita nak war-warkan jugalah kepada masyarakat di Lembah Kelang. Besok Squad Bubur Lambuk TV Al-Hijrah kita akan turun ke Datuk Keramai. Lokasinya di Masjid Al-Walid Datuk Keramai. Jadi kepada mereka yang berhampiran, bolehlah sama-sama, jangan lepaskan peluanglah untuk sama-sama turun merasai buah tangan daripada kami. Mengambil keberkatan bulan Ramadan, Pusat Konvensyen Shah Alam SACC menyantuni 40 anak yatim Rumah Amal Al-Firdaus dengan menyajikan hidangan bufet Ramadan istimewa. Ia sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR mereka bagi menceriakan golongan kurang berkemampuan. SACC juga turut memberi sumbangan berupa duit raya dan kelengkapan sekolah dengan tajaan daripada Adabi Consumers Industries Sendirian Berhad. Program ini ditunggu-tunggu oleh warga SACC supaya dapat kami beramah mesra dengan anak-anak dari Rumah Amal Firdaus ini dan sama-sama kita berbuka puasa. Kelihat mereka sangat ceria lah apabila kita berjumpa, bercakap, tanyakan khabar dan apa kerja setiap hari apa mereka buat ya. Dan kemudian kita ada bagi beg, bagi alat-alat sekolah. Mereka amat gembira sekali. Nasruddin juga berharap sumbangan yang diberikan pihaknya memberi makna kepada anak-anak yatim ini sekaligus menceriakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, SACC menawarkan juadah bufet Ramadan dengan tema selera orang kita di mana lebih 100 variasi juadah makanan Melayu, Cina dan India disediakan. Antara menu istimewanya, kambing kebuli. Untuk promosi Ramadan kali ini, kami di Shah Alam Convention Center menampilkan konsep selera orang kita, iaitu selera orang kita yang berkonsepkan penyediaan makanan Melayu dan Nusantara termasuk China dan India yang kebanyakannya diterima secara umumnya oleh rakyat Malaysia. Harga bufet Ramadan yang ditawarkan sepanjang Ramadan ini bermula RM88 plus bagi dewasa, manakala kanak-kanak 7 hingga 10 tahun RM44 plus dan kanak-kanak di bawah 6 tahun percuma. Ia dibuka bermula 5 April hingga 30 April. Maklumat lanjut berhubung bufet Ramadan, layari laman web tertera dan hubungi talian 013 250 2858 untuk tempahan. Coklat telur didakwa mengandungi salmonella. Pusat Pencegahan Penyakit dan Kawalan Eropah ECDC menyiasat puluhan laporan membabitkan coklat telur yang didakwa mengandungi salmonella di 9 negara di benua itu. Semalam, kumpulan konveksi Itali Ferrero menarik balik coklat telur Kinder Surprise dan beberapa produk lain di pasaran Sepanyol selepas melakukan perkara sama di Britain dan Ireland Isnin lalu. Salmonella boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan seperti demam, kekejangan perut dan cerit-berit. Ferrero berkata langkah berjaga-jaga diambil bagi memastikan tiada produk coklat telurnya yang berada di pasaran didapati mengandungi bakteria itu.
ECDC dalam kenyataannya berkata penularan itu dikesan selepas berlaku kadar luar biasa membabitkan kemasukan kanak-kanak ke hospital dengan sesetengahnya mengalami gejala klinikal yang teruk seperti cirit-birit berdarah. Namun agensi berkenaan tidak menyebut Ferrero atau mana-mana syarikat lain, namun memberi amaran bahawa kebanyakan kes membabitkan kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah. Sementara itu, syarikat konveksi Switzerland, Nestle berkata pihaknya tidak menarik balik sebarang produk coklatnya dalam isu yang sama. Britain mencatatkan angka insiden paling tinggi dengan 63 kes mengikut laporan Selasa lalu. Di Peru, angka korban susulan protes kenaikan harga bahan bakar meningkat kepada 6 orang. Protes yang bermula sejak minggu lalu turut mengakibatkan 9 jalan utama di negara tersebut terpaksa ditutup. Protes semakin memburuk sehari selepas Presiden Pedro Castillo menarik balik perintah berkurung selepas arahan yang dikeluarkan Isnin lalu tidak diendahkan penunjuk perasaan. Malah penunjuk perasaan turut merosakkan dan merompak beberapa buah bangunan kerajaan pada waktu malam. Bantahan menjadi semakin ganas setelah penunjuk perasaan mahukan Pedro meletak jawatan. Pasukan polis kini dalam usaha untuk mengosongkan perusuh di beberapa lebuh raya utama supaya bekalan makanan dapat diberikan ke bandar Peru. Menurut media tempatan, protes berkenaan tercetus disebabkan oleh kenaikan kos bahan api, baja dan tol akibat sekatan yang dikenakan ke atas Rusia yang menceroboh Ukraine akhir Februari lepas. Penduduk Sydney dan kawasan sekitarnya diarah mengosongkan kawasan kediaman akibat banjir kilat yang memburuk. Menurut stesen pemantauan cuaca, Sydney telah melepasi purata hujan tahunan. Amaran hujan lebat berterusan dikeluarkan Biro Meteorologi New South Wales dan ia akan menyebabkan beberapa kawasan di Sydney, Central Coast, Illawarra, Hunter dan South Coast tenggelam. Sejak beberapa bulan lalu, Sydney kerap dilanda banjir dan banyak kawasan musnah akibat bencana itu. 12 amaran banjir dikeluarkan di seluruh negeri pada Khamis dan penduduk diminta membawa keluar haiwan peliharaan serta barang-barang berharga. Kesedaran kerajaan tentang kepentingan pendigitalan dalam memudahkan urusan seharian keluarga Malaysia dan manfaat teknologi dalam merealisasikan agenda kerajaan digital membuktikan komitmen kerajaan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat adalah cepat dan berkesan. Kerajaan sedang membangunkan sistem janji temu klinik SJTK di klinik-klinik kesihatan bagi memberi peluang kepada rakyat untuk memilih slot janji temu yang bersesuaian tanpa perlu hadir ke premis kesihatan. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertarawih.